اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil lawannya, dan mustahil lawannya, lawan sifat iradah, sifat yang ke-8. Dan mustahil lawannya, lawan sifat iradah. Mustahil ini sifat yang tidak tergambar pada akal. Ada sifat ni, itu hak mustahil. Sifat yang tidak terupa pada akal, tidak tergambar pada akal, sifat ni ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya, lawan bagi sifat iradah. Sifat iradah, sifat yang wajib pada akal, dengan bahawa tidak tergambar, tidak terupa, tidak terima pada akal oleh ketiadaan sifat iradah. Iradah sifat mustahil. Iradah sifat wajib bagi Allah. Kemudian sifat mustahil lawan kepada sifat iradah. Ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada ia sesuatu dengan tergagah, atau dengan terlalai, atau terlupa daripadanya, atau dengan taklil, atau dengan tabi'ah. Ini kesemua ni misal contoh kepada ketiadaan kehendaknya. Mana ada sesuatu dengan tergagah, atau dengan terlalai, atau dengan terlupa daripadanya, atau dengan taklil, atau dengan tabi'ah, iaitu lawan kepada sifat iradah. Ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya, ketiadaan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu, berlaku sesuatu, tetapi dengan ketiadaan kehendaknya. Dengan ketiadaan kehendaknya.
Perkara itu tidak dikehendaki oleh Allah, tapi perkara itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sesuatu itu ada juga, berlaku juga. Hal ni mustahil sama sekali, lawan kepada sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Kemudian sesuatu tu ada, mari daripada mana pula? Tu bicara kudrah. Kalau ada sesuatu yang bukan perbuatan Allah, itu mustahil. Sebab kalau ada sesuatu yang berlaku bukan perbuatan Allah, jadi lemah Allah pula ni. Sebab semua ni adalah duduk di bawah langit dan bumi Allah. Kesemua ni adalah makhluk Allah di dalam. Tiba-tiba di dalam langit bumi Allah berlakulah sesuatu, tetapi bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jatuh kepada lemah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bab lawan kepada sifat iradah. Lawan kepada sifat iradah. Lawan kepada sifat kudrah. Ada sesuatu tapi bukan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sesuatu yang berlaku bukan perbuatan Allah, bawa kepada sifat lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan kepada sifat kudrah. Yang nak pergi pula sekarang ni, ada sesuatu tu. Sesuatu tu perbuatan Allah. Sebab kita lepas dah kudrah. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Mana lemah Allah Ta'ala? Ada sesuatu yang bukan Allah buat jadi lemah. Sekarang ni sesuatu yang ada ni Allah buat, tetapi dengan ketiadaan kehendaknya, itu mustahil. Sesuatu tu ada, Allah buat. Tapi Allah buat sekalipun dengan ketiadaan kehendaknya. Kalau ada sesuatu tu bukan Allah buat, kemudian ada sesuatu yang bukan Allah buat dan bukan Allah kehendak, jadi lawan kepada kudrah, lawan kepada iradah. Kita hak kudrah lepas dah. Allah yang bersifat kudrah, yang menjadikan segala-gala perkara mungkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Kesemua tu datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Baik. Jadi ada sesuatu datang daripada perbuatan Allah. Tiba-tiba ada sesuatu yang perbuatan Allah ni dengan ketiadaan kehendaknya. Allah yang mengadakan, tapi Allah tidak kehendak. Ini mustahil, lawan kepada sifat iradah. Lawan kepada sifat iradah. Pada ni. Dah jadi macam mana pula jadi ada sesuatu yang berlaku bukan perbuatan Allah. Ada ni. Tapi ada tak yang berlaku yang ini bukan perbuatan Allah perkara yang berlaku tu, tapi Allah kehendak. Ada tak perkara yang Allah Ta'ala buat tapi Allah Ta'ala tidak kehendak? Ni kita balik semula lah kepada pahaman Mu'tazilah. Ada berlaku tu? Kita ahli sunnah wal jamaah, semua perkara yang berlaku Allah yang lakukan. Kemudian semua yang Allah Ta'ala lakukan, perkara yang Allah Ta'ala kehendak pada sedia kala. Tapi ada fahaman yang terpesong, perkara yang berlaku ni bukan perbuatan Allah, tapi Allah kehendak. Ada perkara yang berlaku ni Allah buat, tapi Allah tidak kehendak. Faham tak ni? Pak Ning ni balik kepada rukun iman yang keenam dah. Qada dan qadar.
Kita dahulu di surah Iman ni qadar dan qada. Hak sekarang ni hak saya bicara bab rukun mek kenamnya hak dalam radio Terengganu FM. Hak pagi Jumaat pukul 10 lebih. Tapi waktu rakaman. Jadi rakaman buat dah. Tapi dah masuk lagi dalam radio. Rakaman hak rukun iman yang ke-6 2 siri dah. Untuk minggu yang ke-4, untuk minggu yang ke-5 bulan 12. Minggu pertama, minggu kedua rukun iman yang ke-5 beriman dengan hari kesudahan. Asal ada juga. Senang kita mengajar dulu siap-siap masuk rakaman. Kalau mati pun tak apa dah. Dia akan tayang lah. Suka pula dah. Rakaman siap dah 4 siri untuk bulan 12, 4 kali Jumaat. Sudah lah mati pun rakaman tu hidup dah, boleh berjalan tanpa masa dia tayang. Jadi minggu pertama, minggu kedua, Jumaat ni lah minggu pertama, kedua beriman dengan hari kesudahan. Minggu yang ketiga, yang keempat barulah bermula bicara rukun iman yang ke-6. Saya bicara rukun iman yang pertama, kedua sampai yang ke-6. Jadi yang minggu 3, 4 masuk dah kepada rukun yang ke-6. Tapi saya bawa jalanan Imam Asy'ari. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila duduk ulang-ulang qada dan qadar, jadi mudah terlacur di mulut pula qada dan qadar. Kalau dah lekat qadar dan qada, jalanan Imam Maturidi, jadi lekat qadar dan qada, jadi gitu. Tapi kita di surah Iman kita terdahulunya adalah qadar dan qada. Tapi jadi sekarang ni mulutnya mudah nak pergi kepada qada dan qadar. Jadi qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Jadi antara ketentuan azali iradah, qadar perbuatan Allah kudrah ni, di Mu'tazilah ni ada yang menafikan qada, tidak qadar, menafikan qadar, tidak qada. Dia gitu. Jadi berarti ada perkara yang bukan perbuatan Allah tetapi Allah kehendak. Ada perkara perbuatan Allah tapi Allah ni ada perkara yang berlaku bukan Allah buat tetapi Allah kehendak. Ada perkara Allah buat tapi Allah tidak kehendak. Ada perkara yang berlaku bukan Allah buat tapi Allah kehendak perkara tersebut berlaku. Tapi sampai masa berlaku bukan Allah yang buat. Ada Mu'tazilah perkara tu Allah buat tapi Allah tidak kehendak. Dia gitu. Kita ahli sunnah wal jamaah, sekian perkara yang berlaku semuanya perbuatan Allah selaras dengan kehendak Allah. Kita kudrah dan iradah. Allah yang bersifat kudrah yang melakukan segala-gala perkara muwafaqah, selaras, seiring sebagaimana kehendak Allah pada azal yang bersifat dengan iradah. Kemudian apa yang Tuhan kehendak iradah ni muwafaqah, selaras dengan sifat ilmu Allah yang ke-9 sifat ilmu. Menafikan sifat ilmu itu bukan Mu'tazilah, itu kafir ijma' ulama. Menafikan sifat ilmu. Menafikan perbuatan Allah ada hak kafir, ada hak fasik lagi Mu'tazilah. Menafikan kehendak Allah pun sama jugalah. Ada yang pernah mengatakan kafir, ada pernah mengatakan fasik dan juga Mu'tadi'. Menafikan mengetahui Allah itu bukan dah tu, itu kafir. Ada ni. Menafikan mengetahui Allah atau kafir. Hak sekarang ni hak kudrah dan iradah. Ada Mu'tazilah perkara yang berlaku tu bukan datang daripada perbuatan Allah tetapi Allah kehendak.
Ada perkara yang berlaku tu Allah buat. Allah yang bersifat dengan iradah yang buat. Tapi bukan Allah kehendak. Macam mana? Kemudian hak Mu'tazilah belaka ni sebut dah sebenarnya sebelum ni. Sebut dah. Terutama sekali hak paling hampir saya sebutnya adalah ada perkara berlaku. Ada sesuatu. Ada sesuatu ni perbuatan Allah dengan ketiadaan kehendaknya. Ada sesuatu perbuatan Allah, sesuatu tu ada, tetapi dengan ketiadaan kehendaknya, dengan ketiadaan kehendak Allah. Mu'tazilah mana tu? Mu'tazilah mana? Ramah kita ni. Ke kerana hujan sejuk tu, tak ada nak jawab. Hujan sejuk ni dia beku sikit tau. Mana muka surat mana kita ni dalam kita. Baru lagi bicara bab iradah lah juga. Bicara bab iradah. Mana? Ada sesuatu yang berlaku adalah perbuatan Allah, tetapi Allah tidak kehendak. Di muka surat 7, balik semula di muka surat 7. Di muka surat 7. Hak nota kaki nombor 2 itu. Buat catatan nak nota kaki nombor 2 itu. Muka surat 7, sebelah tepi hak nota kaki nombor 2. Nombor 2, qauluhu, kata Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid, atas muwafaqah iradahnya. Atas muwafaqah iradahnya. Dibicara kudrah. Jadi kudrah ni Allah yang bersifat kudrah, yang mengadakan segala-gala perkara mungkinun. Allah mengada ni qadar. Atas muwafaqah iradahnya, itu qada. Asy'ari jalanan Imam Asy'ari. Allah yang bersifat dengan kudrah mengadakan, itu qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah mengada atas muwafaqah iradahnya, atas berbetulan bertepatan dengan kehendak Allah pada sedia kala yang kita panggil qada. Pandai ni hak sifat kudrah. Jadi Allah mengadakan muwafaqah dengan iradah. Sekarang ni ada sesuatu lawan pada sifat iradah, tapi bukan kehendak Allah. Ni lawan pada iradah. Cuba kita tengok atas kaki nombor 2 tu. Atas muwafaqah iradahnya, artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya, melainkan akan barang yang telah ditentu akan dia dengan iradahnya. Ini kita ada sunnah. Maknanya tiada mengada dan dia meniada Allah Ta'ala ni, melainkan barang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Ini qada dan qadar. Tengok bersalahan tu, tengok bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu, yang berkata dengan makna yang beriktikad, yang berkata dengan makna yang beriktikad. Kita bicara iktikad ni, kita bicara bab akidah, bab iman. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata, yang beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala menjadi Allah. Allah menjadi ni akan segala kejahatan dan yang keji. Kejahatan yang berlaku, kufur dan maksiat yang berlaku, Allah yang menjadikan.
Padahal tiada menghendaki ia, ya Allah, akan segala kejahatan dan yang keji. Hang nampak kat sini. Jadi ada sesuatu perkara jahat, perkara keji, Allah yang menjadikan. Tetapi dengan padahal tiada menghendaki ia Allah, akan segala kejahatan dan yang keji. Kat sini. Maknanya berlaku perkara jahat, perkara kufur dan maksiat, berlaku tu perbuatan Allah, tetapi Allah tidak menghendaki pada azal. Sebab Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah, bukan datang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ada sesuatu ni perbuatan Allah, tetapi dengan ketiadaan kehendaknya. Ada situ. Itu Mu'tazilah. Kemudian ada pula yang mana perbuatan yang berlaku tu bukan perbuatan Allah, tapi berlaku perbuatan tu kehendak Allah. Mana contohnya? Ini pergi pada Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah, gerak diam kita ni perbuatan kita sendiri. Gerak diam kita ni, ikhtiar usaha kita ni perbuatan kita sendiri, dan kita sendiri yang memberi bekas akan usaha kita. Bukan perbuatan Allah yang menghasilkan gerak diam kita berusaha ni. Bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah ada juga. Mana perbuatan Allah? Perbuatan Allah, Allah letak kudrah, tenaga di tubuh kita. Itu perbuatan Allah. Sekarang ni kita bertenaga. Zahirnya bertenaga tu datang daripada makan minum. Tapi terkadang makan minum berselera, tapi nak bangun pun tak boleh. Itu orang yang terlantar tu kan. Makan minum berselera, tetapi tidak menghasilkan tenaga. Sebab apa? Sebab yang menghasilkan tenaga bukan makan minum, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita bertenaga, datang daripada perbuatan Allah. Tuhan letak tenaga di tubuh kita. Lepas daripada tu kita berusaha, bukan lagi perbuatan Allah, perbuatan kita sendiri yang ada tenaga tu Allah letak. Tapi gerak diam kita berusaha ni bukan perbuatan Allah. Berhasil usaha kita bukan perbuatan Allah, tapi gerak diam kita berusaha Allah telah tentukan pada azal. Berhasil usaha kita Allah telah tentukan pada azal. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Ada ni. Lepas kata hak ni duk sebut sok mudah ni antara dua. Antara ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak Allah. Sesuatu ada tu Allah yang buat, tapi Allah tidak kehendak. Mu'tazilah pada perkara jahat. Berlaku perkara jahat, hak nota kaki nombor 2, hak di pusat 7 tu Allah yang jadikan. Perkara jahat tu Allah yang jadikan. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata, yang beraktikad mereka itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia. Allah Ta'ala mana yang menjadi ni? Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Menjadi ni panggil qadar. Allah yang menjadikan ia, ya Allah, akan segala kejahatan yang keji. Berlaku perkara jahat, berlaku perbuatan minum arak, berlaku perbuatan berjudi, Allah yang menjadikan. Padahal tiada menghendaki ya Allah akan perkara, akan segala kejahatan dan yang keji. Ke mana belajar? Buat catatan. Dah buat catatan ke lah. Nanti habis Faridatul Faraid yang kedua, ulang pula sekali lagi. Nah ni, jangan lupa ni Faridatul Faraid kita ni round yang kedua ni. Pusingan yang kedua ni. Nak mati molek Faridatul Faraid. Yang mana di awal kitab Faridatul Faraid ni pengarang nak letak Faridatul Faraid itu sebagaimana orang junjung. Orang junjung, orang berpengantin. Orang junjung, orang berpengantin tu kan. Zaman dulu lah, zaman dulu.
Kan orang apa? Dia pungsung tu untuk dia arakkan apa? Arakkan pengantin tu, pengusungan tu. Jadi pengarang nak jadi faridah ni seumpama pengurusungan tu. Mana apa? Buatah. Pada ni. Ada apa-apa? Faridatul faraid. Ada apa-apa? Faridatul faraid. Biar nampak faridah dulu. Biar nampak faridatul faraid dulu. Bukan nampak faridah nama orang tu. Biar nampak kitab faridatul faraid dulu. Biar macam duk atas gitu. Jadi kita ni yang kedua dia ni, faridatul faraid. Sebab poin-poin tu kena ambil catatan lah. Maknanya kalau perkara jahat, bukan Mu'tazilah menafikan qada dan qadar. Mu'tazilah menafikan qada, tetapi qadar tetap datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalaulah perkara jahat, qada pun dinafikan, qadar pun dinafikan. Tu 2 kali 3 kali Mu'tazilah lah tunya. Mu'tazilah perkara jahat dinafikan qada, Allah tidak menghendaki perkara jahat. Tapi qadar, siapa yang menjadikan perkara jahat? Allah yang menjadikan perkara jahat. Allah yang menjadikan. Allah yang bukan. Allah yang bersifat dengan kudrah. Berarti perkara jahat Mu'tazilah menafikan qada, iradah Allah, tidak menafikan qadar daripada kudrah Allah. Mana ni? Jadi ada sesuatu, contohnya perkara jahat. Mari mana perkara jahat? Allah menjadikan akan segala kejahatan yang keji. Tetapi dengan ketiadaan kehendaknya, ni mustahil lawan pada sifat iradah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah merupakan perkara Allah menjadikan segala kejahatan dan keji, padahal tiada menghendaki ya Allah akan segala kejahatan dan yang keji. Mana? Ada pun hak Mu'tazilah Qadariyah tadi, Allah letak tenaga di hamba. Allah letak kudrah di hamba. Dipanggil kudrah yang baharu. Kudrah Allah, kudrah yang qadimah, yang sedia kala. Kudrah yang ada di kita ni kudrah yang baharu. Tapi kudrah yang ada di kita ni tidak berkah. Tidak berkah pada menggerakkan usaha kita, dan tidak berkah pada menghasilkan usaha kita. Ada. Sekarang Tuhan letak kudrah di kita, kudrah baharu dia panggil. Kudrah hadisah, kudrah yang baharu. Jadi kudrah yang baharu yang Tuhan letak di kita ni tak berkah sama sekali. Sebab apa? Sebab makhluk tak berkah. Yang berkah adalah kudrah qadimah, kudrah Allah yang sedia kala. Kudrah Allah yang sedia kala, yang mengqadarkan, yang melakukan segala-gala perkara. Adapun kudrah hadisah, kudrah yang baru yang terletak di kita, terletak je makhluk tak berkah. Jadi kudrah hadisah ni tidak berkah pada menggerakkan usaha kita, dan tak berkah pada menghasilkan usaha kita. Jadi menggerakkan usaha kita, gerak dia tetap datang daripada qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, bukan datang daripada kudrah baru yang terletak di kita. Ini kita ada sunnah. Mu'tazilah dia lain. Perbuatan Allah letak kudrah di hamba. Apabila Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah di hamba inilah yang menggerak diamkan hamba untuk berusaha. Dan kudrah yang Tuhan letak di hamba ni jugalah yang menghasilkan, yang menjadi apa yang diusahakan oleh hamba. Jadi maknanya berlaku usaha bukan perbuatan Allah, berhasil usaha bukan perbuatan Allah, tapi Allah kehendak pada azal. Dia gitu. Allah kehendak pada azal. Bagaimana? Boleh? Sekarang cuma kita Mu'tazilah Qadariyah ni, dia tajuk tu di belakang.
Nak masuk kepada sifat Rasul. Nak masuk pada sifat Rasul. Habis bicara sifat Allah, nak masuk sifat Rasul. Nak masuk sifat Rasul ni di muka surat 13. Di muka surat 13 tu bermula masuk bicara sifat Rasul. Kemudian bicara Qadariyah ke Jabariyah ke di muka surat 12 baris bawah. Di muka surat 12 ada budak-budak bising luar tu budak-budaknya ada bising luar tu. Tak ada orang jaga ke budak-budak tu? Kita budak-budak ni belajar sini. Belajar di masjid kita ni. Bukan budak-budak luar. Kalau budak-budak luar tu tanggungjawab ibu bapa. Tapi ni budak-budak sini ni. Budak-budak sini tanggungjawab orang sini lah. Ibu bapa dia tak ada ni. Padahal belajar sini, ibu bapa tak ada lah. Ibu bapa duduk rumah. Jadi kadang-kadang anak je suruh belajarnya, mak ayah dah ayah. Ada kat gitu. Ada ni belajar belakang. Anak pun suruh belajar, mak ayah pun rajin belajar. Tapi ada juga je ni, anak je nak jadi baik, suruh belajar, mak ayah tak mau belajar dia juga. Jadi hak Qadariyah ni di muka surat 12. Di muka surat 13 tu masuk kepada bicara sifat Rasul. Jadi daripada awal kitab lah, dakwah jugalah muka yang keberapa di awal kitab, sampai di muka surat 12 tu adalah bicara berkaitan dengan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muka surat 13 baru masuk bicara sifat Rasul. Kemudian muka surat 17 barulah masuk pada bicara malaikat, disusuli bicara kitab. Kemudian muka surat 20 masuk bicara hari akhirat. Tapi nak ceritanya bermula bicara Rasul muka surat 13. Di hujung bicara Rasul tu barulah bicara berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Tu baru bicara di muka surat 12 di bawah tu. Tapi walaupun tak masuk lagi bicara Qadariyah, tapi saya ada ulang sok mudah tu antara ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Sebab kita bicara rukun iman yang keenam, kemudian kita bicara kudrah dan iradah. Sebelum kita masuk bicara kudrah, kita bicara wahdaniyah. Kita bicara wahdaniyah. Wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua, tidak terkecuali, walaupun sebesar zarah. Kemudian sekalian perbuatan yang berlaku ni perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat sekalian perkara, barulah Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian Allah perbuat sekalian perkara atas muwafaqah iradah, atas berbetulan dengan sifat iradah. Pergi kepada sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah menentu sekian perkara ni muwafaqah dengan ilmu. Sebab Allah menentu sedia kala, Allah mengetahui sedia kala. Menentu tanjizi qadim, mengetahui tanjizi qadim. Kenapa tanjizi qadim? Menentu sedia kala, mengetahui sedia kala. Jadi disusuli sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kemudian kita bicara rukun iman yang ke-6. Sekalian perkara, kita rukun iman yang ke-6 terdahulunya.
Keenam, ini saya baca balik. Tak apalah di dalam kitab Faridatul Faraid itu. Keenam, beriman dengan qadarnya qadar Allah, baiknya baik datang daripada qadar Allah dan jahatnya jahat datang dari qadar Allah. Artinya bahawasanya sekalian perkara. Sekalian perkara ni beratus kali sebut. Sekalian perkara, sama ada elok seperti taat atau keji jahat seperti maksiat. Sekalian perkara hasil ia, berlaku ia, jadi ia dengan perbuatan Allah. Ini qadar putra. Perbuatan Allah berlaku atas muafaqah kehendaknya pada sedia kala. Ini kita faridah kita musa 4. Sekalian yang sekalian perkara ni hasil ia, berlaku ia dengan perbuatan Allah. Dengan perbuatan Allah. Ini qadar. Allah perbuat atas muafaqah. Muafaqah ni berbetulan. Apa dah? Tak ada muafaqah. Sebagaimanalah, seiring. Kehendaknya. Kehendak ni iradah, qada. Bila kehendak ni? Pada sedia kala. Ni kita bicara. Sekalian qada dan qadar Allah. Sekalian qada dan qadar Allah. Kita membagi kepada wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Manapun ni hak Tuhan belaka. Sini ni kena cerita lalu dah. Takut terundur jadi Jabariyah. Ada ni. Dok cerita sini bab ikhtiar usaha. Tak ada kita. Dah mana bahagian kitanya? Tak ada. Qada belaka, rukun yang ke-6. Sekalian perkara berlaku tu perbuatan Allah belaka. Allah perbuat muafaqah dengan kehendak Allah pada sedia kala. Kita masuk pula pada sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah pada perbuatan. Yang berlaku ni perbuatan Allah belaka. Allah yang bersifat kudrah, yang melakukan segala-gala, muafaqah sebagaimana iradah telah mendaki pada azali. Lepas tu mana kita usaha? Tak ada kita. Dibibangi terundur jadi Jabariyah. Lepas tu walaupun tak siapa lagi tajuk Qadariyah, Jabariyah, Nusrat belah, saya diulang sok mudah. Kita wajib berpegang hamba ni kita lah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Walaupun hakikinya tidak ada. Tidak ada. Tak ada nyebut mana. Sebab apa? Sebab rukun iman yang ke-6 kesemuanya Tuhan kan? Pada rukun iman yang ke-6 sekalian perbuatan Allah, kehendak Allah. Mana pun sekalian perkara hak Tuhan belaka. Itu hakiki dia. Pergi pula kepada wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah. Tak ada lah kita. Memang hakikinya tak ada. Kena mati situ dulu. Tetapi dalam ayat Al-Quran, Allah menyanda perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Hai Tuhan bubuh kita. Maka kita berpegang dengan kami sembah yang Tuhan sanda kita. Kami ada pilihan, kami ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap qada dan qadar. Tak ada hakikinya. Kita berpegang kerana Tuhan sanda kita. Kenapa Tuhan sanda kita? Kami yang sembah, na'budu nasta'in. Walah kita tak ada apa pun Tuhan belaka. Kenapa Tuhan sanda kita? Kenapa Tuhan sanda kita? Kita tanya Tuhan lah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya pada hari akhirat. Kita berpegang sebagaimana Quran royak. Quran kata hak dia belaka, kita pegang hak dia belaka. Quran sandar ke kita, kita pegang kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita hak dia juga. Ada situ. Jadi hakikinya tak ada hak kitanya. Hak Tuhan belaka. Hak tu apa? Sekalian qada dan qadar belaka. Ada ni. Hak rukun iman tu kena mati dulu.
Tapi mati di rukun iman tak boleh berhenti. Takut terundur jadi Jabariyah. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, dak ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan dikatakan Allah kami. Tak ada kami ya. Jadi ayat tak betul. Pegang kami ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami qada dan qadar. Sekalian perkara hak rukun yang kena. Jadi memang cerita bab rukun yang kena, cerita bab wahdaniyah keesaan pada perbuatan, cerita bab qudrah iradah memang saya akan selit selalu kepada ikhtiar dan usaha. Walaupun tajuk ikhtiar usaha tu di muka surat 12. Sebab apa? Sebab takut terundur jadi Jabariyah. Kalau faham rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar, kalau betul-betul mengesakan Allah pada perbuatan, tidak akan terlajuk jadi qadariyah, tidak akan terlajuk kepada qadariyah. Tak ada ni. Sebab itulah qadariyah ni dia mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab qadariyah gerak diam kita adalah perbuatan kita sendiri, jadi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Sebab perbuatan Allah hanya letak tenaga di hamba. Lepas tu tenaga yang dinamakan makhluk ni, makhluklah tenaga ni, Allah yang jadikan. Makhluk ni naik pangkat jadi khalik pun dah makhluk naik pangkat tu. Jadi makhluk ni lapar kerja Allah sebagai khalik. Khalik ni kerja Allah. Allah ni Rabbil Alamin. Allah Tuhan bagi sekalian alam. Allah Tuhan. Dia belakalah. Dah makhluk tenaga yang kalau letak dia hamba ni jadi khalik. Makhluk ni pula yang menggerakkan usaha, dan makhluk ni hak gagah di hamba ni yang bekas. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu qadariyah. Waktu qadariyah ni berat. Qadariyah ni khilaf ulama, kafir kekal neraka ataupun fasik lagi mubtadi'. Dosa besar dan akidah yang bid'ah. Adapun Jabariyah, ulama tidak menghukumkan kafir. Sebab hakikinya memang Jabariyah. Hakikinya memang Jabariyah. Tak ada kita, tak ada lah sebab rukun yang kenal sekalian perkara hasil ia, berlaku ia dengan perbuatan Allah. Tak ada lah perbuatan kita. Kemudian kita mentauhidkan Allah pula. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mana apa? Perbuatan Allah belaka. Tak ada perbuatan kita. Sebab tak ada ulama yang mengkafirkan Jabariyah. Hakikinya memang Jabariyah. Tapi kenapa berpegang dengan akidah Jabariyah tu akidah yang terpesong? Sebab ayat Quran bersandar kita tu banyak sangat-sangat lah. Cuma saya biasa buat contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lah. Hak kita duk baca sokmo tu. Ada ni. Hak kita duk baca sokmo tu. Hak dalam ayat-ayat lain kok laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini pahala kebajikan bagi pahala bagi seseorang atas kebajikan yang diusahakannya, dan dosa atas seseorang atas kejahatan yang diusahakannya. Tengok tahu kata kebaikan dan kejahatan seseorang usaha dia. Usaha dia tu kan. Jadi hak ayat yang menyandar perbuatan kepada hamba ni banyak sangat-sangat. Jadi Jabariyah tidak berpegang dengan ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan di hamba. Kita di sunnah berpeganglah. Ayat menyandarkan perbuatan di hamba, maka kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi apa yang berlaku sekaliannya, Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Itu mati molek. Allah menjadikan sekalian perkara itulah keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Dia selagi tidak, dia kita ni cerita pegangan. Pegangan ni dia kena jazam putus.
nak jazam, nak putuh ni, dia kena pengetahuan tu. Ilmu tu. Pengetahuan tu. Kita faham tak sekalian perkara qada dan qadar? Faham ke tak? Iyalah, faham. Sekarang perkara tu qada dan qadar. Tetapi takkan kita usaha pun qada dan qadar juga. Dah faham warna kita tak faham lah orang panggil. Ni jumpa pasal ni banyak ni. Hak ustaz duduk ulang-ulang sekam perkara segala-galanya. Kami faham dah situ. Tapi takkan perkara jahat pun qada dan qadar. Jadi faham apa gitu? Sekam perkara faham. Tapi takkan hak jahat qada qadar. Kalau hak jahat bukan qada qadar, gua atas muka bumi banyak hak jahat lah. Orang kafir dengan orang Islam, orang kafir 3/4 dunia. Orang Islam 1/4, 1/5 sahaja. Orang Islam pula bukan baiklah ke. Jadi hak bahagian jahat orang Islam ni bukan qada dan qadar. Dah mana hak qada qadarnya? Hak kata sekarang perkara tu kami faham. Tak faham sebenarnya. Pengetahuan tak ada, jadi tak boleh lagi kepada pegangan tu. Jadi dia tak faham. Dia kata dia faham. Kita tukar dengar ni, hak faham tau. Jadi pening pula kita tukar dengar. Jadi nak pegang mati di rukun ke-6 tu. Sekalian perkara qada dan qadar. Sekalian perkara qada dan qadar. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Nak kata apa lagi? Oh tu saya faham tu. Dia nak kata faham, nak kata tahu apa yang kita dapat tu hak muafaqah dengan yang sebenar. Baru dia panggil faham, baru dia panggil tahu. Baru dia panggil pengetahuan. Ada ni. Nak panggil pengetahuan, dia kena bertepatan dengan diri perkara. Pada ni. Inilah sama. Kita dunia apa pun sama. Kita kata kita tahu. Tapi apa yang kita tahu tu sebenarnya sebaliknya. Dipanggil tahu ke jahil? Panggil jahil. Pada ni. Kita dapat maklumat begiang. Setahu saya begini setahu saya. Tahu ke tu? Saya tahu. Cek kemudian diri perkara sebenar-benarnya tak sama macam hak kita tahu. Maka hak kata kita tahu tu tahu lagi tak panggil? Tak panggil tahu tu. Panggil jahil. Pada ni. Sebab nak panggil tahu apa yang kita dapat itulah diri perkara. Buat panggil tahu. Pada ni. Ni kita nak ambil satu-satu ni. Nak panggil tahu pengetahuan ilmu apa yang kita dapat itulah diri perkara. Baru dipanggil pengetahuan. Jadi apa yang kita dapat setahu saya begini tetapi diri perkara tidak bertepatan. Salah. Maklumat tak betul. Maka panggil tahu ke panggil jahil? Panggil jahil. Jahil apa pesen tu? Jahil murakkab. Tak ada. Kenapa jahil murakkab? Kerana dia sebenarnya tak tahu, tapi dia ingat dia tahu. Maknanya dia sebenarnya tak tahu, tapi dia tak tahu dia tak tahu. Ada ni? Ke pening nak dengar? Dia sebenar tak tahu sebab apa yang dia dapat tu tidak bertepatan. Dia sebenarnya tak tahu. Tapi dia tahu tak dia tak tahu? Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Maknanya dia jahil bahawa dia jahil. Jadi berapa kali jahil? 2 kali. Murakkab. Jahil yang bersusun daripada 2 jahil. Jahil murakkab tu. Kalau tanya ke seseorang, kamu tahu tak ke? Minta maaf saya tak tahu. Dia panggil jahil basit. Dia tak tahu dan dia tahu dia tak tahu. Jadi tak tahu ni berapa kali? Sekali je. Tu basit, jahil selapis. Kan? Jahil basit, jahil selapis. Jahil murakkab, jahil yang bersusun daripada 2 jahil. Dia kadang-kadang kita ni masa dak belajar, kita duk label jahil basit. Allah, saya tak tahu kena belajar. Lepas belajar tu adalah hak dia tahu sungguh.
Ada orang tidak tahu mana, tapi dia ingat dia tahu. Jadi merokat pula dah. Biasanya jahil basi. Allah saya dak erti apa, dak erti sungguh-sungguh nak belajar, dia pun belajar. Ada perkara tu dia tahu dan bertepatan sebenar memang tahu. Tapi dia ni jadi tahu sikit je, dia buat tahu banyak pula dah Jadi semua tahu. Maka hak dia kata dia tahu tu bertepatan tak dengan dia perkara. Dah jadi jahil murakkab pula situnya. Sebelum tu jahil basi je. Ada ni. Jadi kalau kita belajar tahu sikit-sikit, kita tahu sikit-sikit sudahlah. Jangan buat macam belagak tahu banyak. Biar kita tahu sebenar-benar hak ni kita tahu. Hak ni masih lagi kita jahil basi. Kita carilah pula biar jadi tahu. Jangan duduk di jahil basi kan. Tapi jangan pula hak jahil kita buat macam kita tahu. Dah oleh kerana kita ada perkara kita tahu. Ni hak ujian pada orang ngajar Orang ngajar ni dia tahu hak dia ngajar. Tapi kita orang ngajar ni bukan tahu belaka. Kita orang ngajar ni bukan tahu belaka. Jadi hak kita tahu, kita ceritalah. Hak kita tak tahu, wallahu a'lam. Habis di situ. Tak ada ni. Tapi payahlah kita orang ngajar ni. Bila orang tanya, kita tak tahu. Nak jawab tak tahu, kita pun jawab. Kita jawab tu betul tak nipu? Tak betul. Tapi kita jawab, kita buat kita tahu. Kita jadi jahil murakkab. Ni ujian pada orang ngajar. Mana kita orang ngajar ni ada benda yang kita tahu, alhamdulillah. Ada benda yang kita tak tahu, wallahu a'lam. Sesat. Tak ada baik fikir, hidup fikir banyak. Ustaz, apa masalah ni begini? Minta maaf lah, wallahu a'lam. Kan senang jawab kan? Dia pun tak tanya panjang dah, dia pun letak kita boleh tidur dah. Ke mana? Tapi hak jawab wallahu a'lam tu tak tahu sungguh, bukan saja tak mau layan. Tapi sebenarnya hak kita tak tahu, kita jawab wallahu a'lam, pendek cerita. Jangan kita nawak pula oleh kerana orang tu telefon tanya masalah, kita malah layan, kita wallahu a'lam sembunyi ilmu pula. Tapi kalau kita tak tahu sungguh, payah mikir, dah ya. Tak tahu, wallahu a'lam, dah ustaz tak tahu, tak apalah. Dia pun wassalamualaikum, kita pun letak telefon, kita boleh tidur. Apa masalah? Tapi masalah kita orang ngajar ni kadang-kadang tak tahu, tapi rasa tahu. Waktu jahil murakkab. Jadi sekarang ni kita nak berpegang, tapi pengetahuan tu. Betul tak pengetahuan? Betul tak kita faham rukun mak keenam sekalian qada dan qadar? Betul ke tak? Saya tahu sekalian, tapi takkan itu seqada qadar juga. Tak tahu tu, jahil murakkab lagi tu. Saya tahu sekalian, tapi takkan perkara jahat qada dan qadar. Jahil murakkab lagi tu. Kau macam mana kita? Sekalian. Tahu? Tahu. Qada dan ni ikhtiar usaha, hak Tuhan lah. Tahu tu. Sebab sekalian. Perkara jahat, hak Tuhan lah. Tahu dah tu sebab sekalian. Jadi hak sekalian qada dan qadar rukun mak keenam. Kita pergi pada keesaan pada perbuatan wahdaniyah, kita bagi berqadar dan iradah, hak Tuhan belaka. Ni kita nak jaga molek ni, cerita lalu bah ikhtiar dan usaha. Takut terundur jadi jabariyah, terpesong. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah. Pilihan dan perbuatan tetap keesaan Allah pada perbuatan. Hak Tuhan belaka. Kalau hak Tuhan belaka tak ada kita, memanglah tak ada. Tak ada pilihan dan perbuatan, hak Tuhan belaka. Itu rukun iman yang keenam. Itulah dia keesaan pada perbuatan. Kalau dok mati di hak rukun iman keenam, bukan pengetahuan yang sebenar, dia tak masuk sekam perkara tu sekalian sungguh, ada yang jadi peseng, ikhtiar usaha tak beri bekah. Beri bekah qadar dia. Tapi diri kita usaha, hak kita pula dok. Tak ada sekam perkara syirik gitu. Ada. Mengaku ahli sunnah. Mengajar ilmu tauhid, tapi bukan ilmu tauhid yang dia ajar, ilmu syirik. Sekarang kita usaha tak beri bekah. Berhasil kita usaha, Allah buat. Tapi diri gerak diam kita usaha, hak kita.
Jadi mana banyak hak kita dengan hak Tuhan. Gerak diam kita usaha. Lepas tu berhasil di hujung. Gerak diam kita usaha, hak kita mutlak. Berhasil nak bawa hak Tuhan. Dia berapa bantu hak Tuhan. Tauhid gitu. Tauhid gitu. Ni. Bunyi kata ajar ilmu tauhid, bukan, itu ilmu syirik. Tauhid kita ni sekalian qada dan qadar, bukan mak kenal. Itu tauhid. Itu usaha tak berkah, ingatkan selamat daripada qadariyah. Bab qadariyah itu usaha berkah. Tiba-tiba diri kita usaha ni pun bukan hak Tuhan juga. Cuma berkah je hak Tuhan. Jadi kalau kita usaha bukan hak Tuhan, berkah bawa Tuhan, kalau kita balik semula. Banyak peratus perbuatan kita lah. Tauhid dia panggil gitu. Maknanya bab qadariyah memang Jabariyah, qadariyah memang sesetuh lalu dah. Terutama sekali Jabariyah. Takut sekalian qada qadar, sediang qada qadar, kita tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, Tuhan, itu Jabariyah, bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan. Kita wajib isbatkan dalam akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap hakikinya qada dan qadar. Jadi macam Jabariyah lah, hakikinya Jabariyah. Gitu je. Jadi bab hak ikhtiar qadariyah Jabariyah masuk 12 tu. Jadi hak qadariyah itulah hak saya sebut tadinya. Ikhtiar usaha bukan hak Allah, hak hamba mutlak. Berhasil ikhtiar usaha bukan hak Allah, hak hamba mutlak. Tapi hamba boleh bergerak untuk berusaha, Allah letak kudrah, tenaga di hamba. Ada ni gagah ni Allah letak. Lepas tu habis kerjaan Allah. Kerjaan tenaga di hamba lah yang bergerak diamkan dan yang menghasilkan usaha. Tetapi hamba yang bergerak untuk usaha yang perbuatan hamba sendiri telah ditentukan oleh Allah pada azal. Berhasil usaha yang hamba bekas sendiri telah ditentukan pada azal. Maknanya berhasil berlaku perbuatan ikhtiar usaha dan berhasilnya perbuatan ikhtiar usaha bukan perbuatan Allah tetapi kehendak Allah. Mesti ada lagi pula. Adalah sekarang ni hak sebut tadi ada pegangan yang berlaku ni perbuatan Allah qudrah tetapi tidak ada iradah Allah. Ada perbuatan yang berlaku tu bukan perbuatan Allah tetapi kehendak Allah iradah. Dia gitu. Jadi perkara jahat ada sesuatu. Ni lawan pada sifat iradah. Ada sesuatu. Contoh di sini sesuatu kok pergi pada perkara jahat lah. Kalau pergi pada Mu'tazilah. Ada sesuatu. Jadi sesuatu yang berlaku ni perbuatan Allah. Tetapi dengan ketiadaan kehendaknya. Bukan kehendak Allah. Ini contohnya Mu'tazilah pada perkara kejahatan. Ada perkara yang berlaku, ada pegangan perkara yang berlaku tu bukan Allah yang mengadakan, bukan Allah menjadikan. Hak Mu'tazilah qadariyah. Gerak dia usaha hamba sendiri. Berhasil usaha hamba sendiri. Tetapi Allah telah menentukan pada azal kita akan berusaha. Akan berhasil usaha kita telah ditentukan pada azal. Itu Mu'tazilah qadariyah. Dari belakanglah kita qudrah dan iradah, qada dan qadar kitanya. Kita qada dan qadar. Mu'tazilah qadariyah sekalian qada Allah. Tapi qadar ni bukan sekalian hak Tuhan. Perbuatan bukan sekalian hak Tuhan. Perbuatan Tuhannya kok mana? Qadar Tuhan letak tenaga di hamba. Itu qadar Tuhan. Lepas Tuhan letak tenaga di hamba, habis qadar, habis kerjaan Tuhan. Tenaga ni sendirilah yang menggerakkan tubuh badan, tenaga ni sendirilah yang menghasilkan kerja. Tapi tak ada qadar di usaha hamba. Qadarnya perbuatan Allah hanya letak tenaga sahaja. Jadi qadariyah waktunya. Kerana gitu.
Alah, 3 minggu dah berehat. 3 minggu ke 2 minggu 2 minggu, 3 minggu. Ada tak orang mari Selasa minggu lepas? Tak tanya pula orang surau. Kalau masjid yang buruk, hari Senin minggu lepas ada dah pergi. Sebab kita di Terengganu, PKPB ditarik pada hari Sabtu. Hari Sabtu ke Jumaat, gitulah. Dah. Hari Sabtu atau hari Jumaat? Hari Jumaat dah. Bermula daripada hari Sabtu tu sudah tidak ada PKPB. Jadi ingat ke boleh mengajar lah. Hak bab mengajar boleh tak boleh, itu bukan hak KL. Hak KL hak kata hari Sabtu tu ditarik PKPB. Hak mengajar ni bawah Maidan pula. Maidan hari Selasa petang tu barulah keluar pengumuman penangguhan mengajar ditarik balik. Malam Rabu tu baru boleh mengajar. Kita tanya pula sini, ada tak orang mari? Tapi hari Senin yang buruh hak minggu lepas memang ada orang mari. Sebab dia semabur terkeliru dengan pusat Kuala Lumpur telah menarik balik PKPB bermula daripada hari Sabtu. Tu mula dari Sabtu. Tapi kuliah penangguhan itu bergantung kepada Maidan Majlis Agama pula. Jadi kita rehat berdua kali, 3 kali gitulah. Mana? Minggu lepas. Minggu lepas. Malam Rabu tu malam pertama. Malam pertama. Orang tanya dah nak mengajar ke? Jangan dululah jadi isu kan nanti. Kebenaran tak boleh lagi mengajar. Akan dikata lawang titoh sultan kan? Rohok puluh gitunya. Tunggu sabarlah gitu je lah. Ada dah sebenarnya hak sela-sela mula tu. Tapi tak boleh lah. Sabar-sabar gitulah. Itulah kita ni bab saya sebut semua bab masa. Masa kita terhad. Ada masa tu hari kita keluangan, kita kena istiqamah. Masa kita terhad. Masa hidup kita terhad. Orang mengajar, orang dengar, terhad. Bila-bila masa, habis masa. Masa hidup tak habis lagi. Masa tenaga habis dah. Tak boleh gerak pergi ke mana-mana. Tu bila-bila masa. Segar mega kena musibah rebah dianya, maka tak boleh nak bangun dah. Bila-bila masa habis masa sihat. Tak ada ni. Masa umur ada lagi. Masa sihat ada lagi. Covid pula mari. Tak boleh ngajar pula. Tu langgar di Covid pula. Guna. Kita ni pula ni hanya duduk dah keadaan. Ada peningkatan apa, Maidan pun akan tangguh balik. Gitu lah. Sebab itulah tuan wi masa kita keluangan, kita kena istiqamah molek. Kena istiqamah. Sebab apa? Orang ni tunggu saya duk pesan. Guna masa sebaik-baik mungkin. Belajar sama, mengajar sama, guna masa sebaik-baik mungkin. Masa kita terhad sahaja. Ni saya duduk pakar sangat-sangatnya. Hak pesanan, hak tunggu-tunggu hak sayanya. Jadi kita istiqamah lah. Sama-sama istiqamah. Orang mengajar kena istiqamah. Orang belajar pun kena istiqamah. Selagi Tuhan wi masa kepada kita. Jadi mustahil lawan pada iradah ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya kehendak Allah. Seperti ada ia dengan tergagah, atau dengan lalai, atau terlupa daripadanya, atau dengan taklil, atau dengan tabi'ah. Wallahu a'lam.